أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpahi rahmatnya dan keampunannya kepada kita bersama, insya-Allah. Pada malam ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, di mana tajuk ini sering kita bercakap. Mana-mana ustaz, mana-mana guru, semuanya bercakap tajuk ini. Tapi tidak apa, sesuatu yang diulang-ulang tu sentiasa lebih ingat kepada kita, insya-Allah. Tajuknya ialah kelebihan atau keutamaan ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam diajak dari mereka awal lagi pun dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama pun perintah suruh berilmu. Sebagai contoh, bila malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau bermunajat di dalam Gua Hira. Jibril turun, lalu Nabi pun terperanjat juga dengan tiba-tiba muncul seorang lelaki yang rupa paras yang cantik. Jibril menyerupai manusia atas izin daripada Allah. Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Baca kamu wahai Muhammad. Lalu Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tak tahu membaca. Saya nak baca apa? Lalu disuruh lagi, dipeluknya Nabi Jibril memeluk Nabi dengan seirat-iratnya, lalu melepaskan, dia kata, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. "Ma ana biqari." Aku tak tahu baca. Sudah. Dipeluknya lagi kali yang kedua, ketiga lah kita taruh ujungnya. Dilepas dia lagi. "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Saya tak tahu membaca. Sedia kita maklum bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menjadikan seorang Nabi dan Rasul ini tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Ada sebaliknya tu. Sedangkan kita kena belajar membaca dan belajar menulis di sekolah. Ada universiti, ada macam-macam peringkat. Lalu Jibril mengajar pada Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Seorang orang tua ni dia tak pernah menjadi dah. Jadi lagi. Boleh tak? Bolehlah sikit-sikit lagi. Ayat ini memerintah kepada Nabi dan juga umat dia nanti supaya membaca. Iqra. Nak baca apa? Baca ni kena tengok bahan bacaan. Maka bahan bacaan yang terbaik sekali ialah Al-Quran. Yang kedua ialah sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan agama dari awal sampai sedalam-dalam mungkin. Jadi di sini Allah perintah suruh membaca. Jadi kelemahan kita di satu sudut, tuan-tuan, umat Islam ini umat yang paling malas belajar membaca. Minta maaf lah, saya pun orang Islam juga. Coba kita tanya diri kita masing-masing yang sudah lepas sekolah, yang sudah habis bekerja. Tanya dia, hari ini buku apa yang awak baca? Tak adalah. Adalah sedikit surat khabar baca, tu pun tengok berita sokan. Jadi bila tak membaca, kita tidak mendapat maklumat. Begitu ceritanya. Kalau kita baca Quran, kalau kita faham, baca dengan terjemahannya, kita akan dapat maklumat yang sentiasa baru, tuan-tuan. Itu luar biasa Quran. Walaupun Quran itu sudah lama diturun, tapi kalau kita baca dia, sentiasa mendapat ilmu yang terbaru. Itu indahnya Al-Quran ni, tuan-tuan. Tapi kena mengaji lah, kena kupas dia sikit. Tak usahlah kita baca yang tinggi-tinggi, baru baca Fatihah saja. Kalau dikupas satu dunia ni tak cukup, tuan-tuan. Sebab itulah ulama mentafsirkan suratul Fatihah ini. Saya selitkan sedikit. Semua Al-Quran itu mengandungi 6,000 ayat lebih ni. Tak ada angka yang tepat. Ada tafsir 4 kali 6, ada tafsirnya 6,000. Jadi umumnya kita fokuskan 6,000 ayat lebih. Senang faham gitu. 6,000 ayat ini terkandung di dalam dia punya fokus dia punya intisari dia, terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu kita disuruh membaca, wajib membaca Fatihah dalam setiap rakaat sembahyang kita. Itu pun kena belajar lagi. Ada kot yang tak payah baca Fatihah, itu cerita lain, panjang sangat. Saya tak nak cerita dalam sudut itu. Dalam suratul Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat menurut dalam mazhab kita mesti dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Bismillah itu salah satu daripada surah Fatihah. 7 ayat disebut sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat puji-pujian. Jadi saya cerita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat dah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2, ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Maliki yaumiddin, ayat ke-4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim, 6. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu saja 10 orang murid kita suruh baca surah Fatihah 10 macam, tuan-tuan.
Ini rahsianya cukup menyusah, bukan payah. Budak-budak boleh hafal, tapi dia nak betulkan itu. Dia dengarlah. Kita pergi, kita ada berapa orang imam? 3 lah kata sini, contoh 3 ke 4? 3. Antara imam-imam tu dia punya bacaannya kalau kita perhati berbeza-beza tau. Tadi imam rakyat Sabah, saya tahu. Dulu saya duduk di kampung dia. Dulu saya kenal, saya ada kecil tadi. Cantik. Imam 2 cantik, imam 3 semua cantik belakang. Tapi ada beza-bezanya. Dia antara satu, bukan beza di segi suara atau lagu, tapi di segi sebutan dia tu beza, tapi tak merosakkan sembahyang. Kalau boleh kau orang Jawa pula, ni ada kalangan kita punya Jawa, tapi Jawa sini tak kira, Jawa asli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pening kepala kita tu. Pergi kat China pula lagi bunyi beza. Saya tak pandai ajuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tuan-tuan, habu biru. Apa pun juga kita nak fokuskan hari ini, bila suratul Fatihah itu, semua Al-Quran itu terkandung ataupun tersimpul di dalam kalimah dalam suratul Fatihah. Macam mana tersimpul Ustaz? Saya tak faham. Memang tak faham. Saya pun tak faham. Macam mana boleh tersimpul tu? Maknanya, maksud dan isi kandungan itu terkandung dalam suratul Fatihah. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh alam, segala puji bagi Allah yang mentadbir dan seluruh alam, termasuk Al-Quran itu semua sekali ditadbir oleh Allah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurun Al-Quran, kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Sebab itu nak pegang Quran ni, jumhur ulama mengatakan wajib ambil wudu dulu. Nak pegang Quran, kecuali emergency lah, itu cerita lain. Jumhur ulama, ada juga pendapat ulama tak payah pakai wudu. Dari mana Ustaz ni? Ada pendapat yang ganjil di kalangan ulama, dia mengatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang suci, yakni terdiri daripada para malaikat. Quran yang mana? Quran yang tertulis di Lauh Mahfuz itu. Dari sana perginya. Ini Quran ini tak masuk. Ini pendapat ganjil. Faham ya? Pendapat yang ganjil. Wallahu a'lam. Baik. Dalam suratul Fatihah itu mengandungi 30 juz Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah itu. Mana dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah itu dikecilkan lagi, terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalam kalimah Bismi, Basimin, dengan nama Bismillah. Dalam Bismillah itu pula terkandung lagi dalam ba pada awal Bismillah. Ini dikecilkan tu. Dia punya orang, kalau kita pernah ikut di kursus zaman-zaman dulu, dia panggil fokus ataupun intisari.
Gitu. Ba pada awal bismillah. Siapa lebih tahu tentang ba ni? Ba ni maknanya bini. Ingat tuan-tuan ya, kalau orang tanya kita ada mengaji surau ni, pak cik nak tanya ni, orang kampung saya selalu begitu. Kalau saya duduk mengaji dulu di pondok dulu, bila balik mai bulan puasa cuti, lepas sembahyang tarawih tu dia pegang bahu kita, dia sembang. Tanya tu bukan apa, dia nak test kita mengaji ke duk pergi mengambil beras saja pondok tak. Dia test. Saya ingat lagi nama orang tu, saya kecil-kecil lagi dah dia meninggal dah, namanya Haji Cik Teh. Orang panggil dia Cik Teh, orang sana Cik belakang. Haji, dia nama Haji Cik Teh. Dia ni bekas cikgu, dan dia memang dalam bidang tauhid ini memang pakar lah juga. Okeylah. Dia tanya, kita di sini Kuala Lumpur ni dia tak berapa nak tanya lah. Dia tak tanya tu bukan apa, dia malu, takut orang ramai kata dia tak tahu. Pasal tu dia tak mau tanya. Alah, apalah tempat lebay ni, macam tu pun tak tanya juga. Tak, hakikatnya kita tanya tu kita niat nak bagi tahu kepada orang lain juga, ilmu juga. Dia panggil as-su'al miftahul ilm. Dalam kaedah ilmu ni, bertanya anak kunci ilmu. Kalau kita nak kembangkan lagi ilmu ni, kena bertanya. Orang Melayu kata, malu bertanya, sesat jalan. Baik. Jadi Nabi SAW menerima ayat yang pertama suruh membaca. Tentu kita bertanya, apa bahan bacaan? Bahan yang paling baik Al-Quran. Baca Al-Quran bukan sekadar nak ambil ibadah. Ingat ya, bukan sekadar nak buat ibadah at-ta'abbud semata-mata, tetapi baca Quran juga adalah untuk mengambil ilmu yang ada dalam Quran itu. Contohnya tulis di keranda kita tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usung pergi ke kubur. Ya, antara lain lah. Ada ayat lain, walau fi burujim musayyadah, kamu akan mati sekalipun kamu ni duduk dalam peti besi sekalipun, tak boleh masuk angin, tak boleh masuk pasai kon saja, malaikat boleh masuk ambil nyawa dia. Jangan kau kunci. Contohlah. Baik, apa pengajaran daripada situ? Ada, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya Allah mengingatkan kita bahawa kita ni akan mati. Kita berkata inna lillah, sesungguhnya kami ini bermula dari Allah, yakni datang daripada Allah, Allah yang menjadikan kami. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Tengok Al-Quran, baru satu ayat, 2-3 kalimah saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 5 ayat, 5 perkataan, penuh dengan maknanya. Apa maksudnya? Ingat wahai manusia dan jin, kamu akan menemui ajal. Ajal ni tak menentu. Makin zaman moden hari ini, makin banyak ajal mudah saja. Sebab kita perhati dalam khabar pada TV kita tengok petang tadi, bergaduh pasal remote control saja, dua beradik. Tengok tak? Tengok adik dia ni kepanah baran macam mana, dia ambil pisau, dia radak abang dia, berebut remote control, kontrol jauh. Ya, kalau kita fikir awal-awal bagus tak usah duk beli televisyen,
Terus ada boleh masuk Astro ke apa kan. Kawan ni nak tengok ini, kawan ni nak tengok ini, kau ni bergaduh. Ambil pisau rap besuk di dada kawan tu, mati. Masuk penjara kemudian dia. Tengok tu ajal dah sampai. Orang pergi ke Mekah. Tengah duk bergaduh duk nak masuk ke Mekah nak buat ibadah. Tiba-tiba runtuhlah pula, timpa banyak yang mati, yang hilang belum jumpa lagi pun ada lagi. Anak saya ni duduk sebelah sini lah, dekat sini. Tidur tak lena malam tu. Suami dia pergi ke Mekah takut kena juga. Sampai dapat telefon dari sana baru dia reda sikit, barulah hilang. Siapa tak sayang suami? Oh ya begitu. Tengok. Ayat yang satu boleh tafsir macam-macam. Ingat kita inna lillah, kita ni datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah yang kita akan kembali. Masya Allah. Itu baru sikit baca Al-Quran. Bukan tak boleh baca yang lain. Sebab itu satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duk baca risalah kitab Taurat. Entah di mana dia jumpa, Sayyidina Umar duduk di tepi mana-mana, dia duk baca. Nabi lalu ke tepi dia. Ya Umar, apa yang kau baca tu? Saya baca lembaran kitab Taurat ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kalaulah Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu pun, kalau dia turun pada masa ini dia tak baca kitab Taurat, dia baca Al-Quran. Ini nak menyatakan bukan tak boleh baca. Di sini menunjukkan kelebihan, keutamaan membaca Al-Quran itu. Itu bahan yang pertama. Selain daripada itu hadis Rasulullah. Macam usaha-usaha kita pagi-pagi, Dr. Hamzah telah pun membuat baca kitab Tanbihul Ghafilin. Alhamdulillah, mengandungi hadis-hadis menyedarkan kita. Dan saya pun membaca juga hadis-hadis yang boleh kita kongsi bersama. Banyak tuan-tuan. Baca surat khabar, baca majalah, tapi cari baca-bacaan yang boleh mendapat pahala. Jangan anak-anak muda duk baca majalah hiburan semata-mata. Orang ni menyanyi apa, orang ni lagu apa, dia hafal satu-satu. Siti Nurhaliza lagu apa yang pertama, lagu sekarang lagu apa yang popular. Sudah. Itu saja maklumat yang dia dapat. Bukan tak boleh, tapi terlampau. Kita nak cari ini, biarlah maklumat-maklumat itu boleh membantu memperkuatkan keimanan kita dan keislaman kita, dan seterusnya memperkuatkan perjuangan hidup kita menempuh masa depan. Ya. Soal kewajipan kita kepada agama, kewajipan kita kepada bangsa, kewajipan kita kepada negara, kewajipan kita kepada semua nak dibaca. Sebab itu mana-mana bangsa yang rajin membaca, pikiran dia lain, lebih maju daripada yang tak membaca. Petuanya insya-Allah lah, itu kerja Allah. Kalau kita rajin baca, insya-Allah tidak nyanyuk. Sikit-sikit adalah. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang berhenti membaca, dulu masa dia di kerja, dia membaca juga, baca surat, arahan itu ini macam-macam nak buat. Bila dah berhenti pension, langsung tak tengok kertas dah. Ubatnya, orang yang rajin membaca ni, insya-Allah lah kerja Allah belaka, insya-Allah tidak nyanyuk. Ya. Apalagi kalau baca Quran, jadi ubat. Saya ingat lagi atuk saya lah, pakar atuk, kami panggil Tok Wan di
di Kelantan, kampung dia tahu lah, Kampung Jaya, tahu kan, dekat Pasir Hor. Saya dah tinggal lama dah, balik ke Kedah, dan saya ke Sabah mana apa begitu gini, pergi pula, berasa nak pergi ziarah. Itu saya sampai di tangga rumah keluarga di situlah, duduk di tangga lagi, duduk sembang-sembang di tepi, kita borak-borak di luar tu. Dia pun balik daripada pergi atau apa telaga, mandi jauh di telaga ni. Cucu dia bawa, mata tak nampak dah, dah rabun tua sekali, wallahualam. Jadi dia dengar suara saya tu. Bila saya tanya apa khabar tu, kalau khabar ini. Kita cakap pun buat pelek Kelantan juga sikit-sikit. Kita orang nak jadi dah. Begitu. Dia apa panggil? Ni Wan Rani ke? Sebab sana orang panggil Wan kat saya. Wan Rani ke ni, dia kata. Ya. Allah ada lagi jumpa kita na, ya Allah. Saya mengambil satu pendekatan, dia ingat lagi tu suara saya bercakap dengan, bukan saya duduk dengan dia, bukan hari-hari bercakap dengan dia. Sekali-sekali bila saya pergi ke rumah dia tu, baru bercakap dengan dia. Tidaklah begitu. Saya mengambil pendekatan, kuatnya ingatan itu. Kuat ingatan tu pasal apa? Pasal dia setiap waktu habis sembahyang dia baca Quran. Habis sejak Quran dia habis sembahyang baca Quran. Nak buat apa lagi, anak lah bagi makan, nak kerja apa lagi, dah tua dah, masa tu berapa dah umur dia, dekat 80 lebih, tak 90 dah. Saya kagum dengan ingatan tu. Suara kita tu dia ingat lagi, jam. Allah. Kalau anak kita memanglah itu betul lah, pasal hari-hari hidup jumpa dia sekali sekala pasal je berjumpa dengan dia, tapi dia cam suara saya. Suara ni kan dia kata, ya. Masya Allah, saya kagum tentang ingatan tu. Jadi saya selidiki, rupa antara rahsianya dia rajin membaca Al-Quran. Jadi dia tidak nyanyuk, hanya mata saja buta. Bukan buta, dia panggil rabun. Muslimin dan muslimat sekalian, Allah memberi kelebihan kepada orang-orang yang berilmu ni terlalu banyak. Ya. Antara lain ayat menyatakan tentang kelebihan orang berilmu ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat yang menyatakan kelebihan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maksud Melayunya, Allah mengangkat, kalau nak terjemah lama ke, mengangkatlah oleh Allah Ta'ala. Itu lama punya bahasa. Terjemah bahasa baru, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat mereka-mereka yang beriman. Pertama, syarat dia, dari kalangan kamu, walladzina utul ilma darajat, dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu, darajatin, beberapa darjat. Darjat yang macam-macam orang dah ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkanlah, kalau buat dunia ni, orang yang nak boleh jadi pegawai daerah, paling tidaknya ijazah pertama. Dulu Darjah 6 tak jalan. Dulu ada. Dulu lagi. Zaman tok nenek kita dulu Darjah 6 boleh jadi pegawai daerah, boleh jadi penghulu, boleh jadi guru besar pun ada. Tapi pandai Darjah 6 dulu. Tapi tak apalah. Sekarang kalau Darjah 6 kita nak banding dengan zaman tu, tak jadi kerja tuan-tuan. Kena naikkan sikit sampai ke peringkat SPM paling kurang. Tak laku juga SPM. Merempit adalah naik pada ijazah, baru ada laku sikit. Itu pun penganggur berapa banyak.
Tengok dunia berubah cabang tu. Baik, muslimin muslimat, kita sambung sikit lagi. Bila kita bercakap ilmu ni amat luas tuan-tuan. Setiap sesuatu yang dijadikan Allah menjadi sumber ilmu. Bayangkanlah, setiap sesuatu, sama ada sesuatu tu kita suka ke tak suka ke, semuanya ada ilmu, mengandungi ilmu di situ. Ambil contoh,
Kalau binatang ni yang duk kacau makanan kita ni, apa dia tuan-tuan? Lalat. Selain daripada itu, yang kita tak suka boleh membawa penyakit, apa dia lagi? Nyamuk. Baru dua. Kenapa Tuhan jadi nyamuk? Dah tahu dah membahayakan manusia, tak payahlah jadi nyamuk tu. Tapi tak, Allah jadikan juga nyamuk, Allah jadikan juga lalat. Apa faedah kepada manusia? Ilmunya. Faedahnya bahawa manusia itu harus mempelajari bagaimana nak menghapuskan nyamuk, terutama sekali nyamuk Aedes. Sekarang ni tak akan datang nyamuk apa pula nama lagi tak tahu. Tengok. Jadi manusia boleh mengauk, boleh mengambil, dia boleh membuat ekonomi dengan keadaan nyamuk tu saja. Buka industri di mana-mana. Tapi malang sekali manusia ni setakat tepuk nyamuk saja, tanpa nyamuk saja, setakat itu saja. Jangan dibiarkan mengingat tanpa dia atau apa nama ni. Mana ada orang Islam nak buka industri ubat nyamuk? Betul. Boleh kau orang lain sebab dia ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu kifayah. Yang kita orang lain buat kita tak payah. Itu yang jadi ketinggalan kita. Saya hak yang Bromo ni tak apalah. Ni anak-anak kita ni bakal-bakal mengganti kita nanti. Boleh dia belajar setinggi mungkin, akhirnya dia bekerja dulu cari modal, lepas tu dia buka industri apakah lagi. Begitu. Begitu juga lalat. Saya minta mudah je. Semua orang tak suka lalat tu mengingat makanan kita, kerana ada kuman yang tahu kita. Tapi apa kaedahnya kita nak menghapuskan lalat tu? Mesti ada industri dia membuat ubat nak halau lalat tu. Contoh, cuba tengok, itu ilmu. Di sebalik itu manfaat balik pada manusia. Itulah nama ilmu. Sebab itu ulama telah membahagikan bahawa ilmu ini ada dua jenis. Ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Bolehkah kita fardu kifayah itu hanya mandi jenazah? Setakat tu saja. Bila nak berkembang, kena belajar, kena tahu ni bila kita keluarga kita mati kah, kita kena mandikan sendirilah, apa-apa sebagainya. Setakat tu saja. Sebenarnya fardu kifayah tu amat luas, lebih luas daripada langit dengan bumi ni lagi. Kalau kita tak baca skut tu lah. Setiap sesuatu dalam yang mendatangkan ilmu, semuanya fardu kifayah. Ilmu perkapalan jarang orang ada juga. Saya pun baru tahu, saya duduk di Sandakan dulu, lama lah cerita ni. Saya tengok ada dia kata kapal tu dibuat dengan besi. Bukan kapal besar, kapal kecil, perahu ni, untuk tarik kayu balak tu. Kayu balak di sana memang banyak hutan balak kan. Tarik kayu balak tu beratus ribu batu ni, dah tahu berapa jam dia tarik tu. Dia rangkai-rangkai kayu balak ni, tarik dengan kapal kecil ni. Kalau kita nak melintah begitu, sudah berapa perjalanan jauh nak lengkung tu satu cerita ini. Tapi orang sana dia tahulah masa kapal tu datang, masa dia apa tu semua dia tahu. Orang di sana lah. Allahu Akbar. Tengok ilmu. Fardu apa? Fardu kifayah. Semua boleh kawan lain. Ilmu yang kita duk pakai selalu orang kita minat politik, tuan-tuan. Ada di kalangan ramai ni minat. Minatlah bercakap politik ni, kata dia. Pernahkah kita belajar ilmu politik? Pernah tak kita tahu bahawa orang tu bercakap, kita tahu apa maksud dia? Pagi tadi saya bercakap dengan seorang, kata begini-begini, seorang pemimpin lah, begini.
dia cakap begini-begini. Maaf Abang Haji, saya kata, tahu tak apa maksud dia cakap? Dulu Dr. Mahathir cakap apa? Melayu mudah lupa. Ingat tak? Ingat. Orang politik ni dia ingat. Apa maksud dia cakap tu? Bukan saya nak cakap politik tidak. Apa maksud dia? Kalau kita belajar dalam intisari ilmu tu, kita tahu apa maksud dia cakap. Melayu mudah lupa sampai keluar satu sajak lah apa-apa lah sebagainya. Maksudnya yang saya faham begini. Maksudnya jangan lupa kepada jasa orang tua-tua dulu yang berkorban menuntut kemerdekaan dan sebagainya, yang membangun negara ini. Siapa orangnya? Orang dia lah. Maka pusing pimai-pimai, pusing duk patah itu juga sampai bila. Itu tujuan yang cakap tu. Ini soal nak pakai siapa tu terpulanglah, saya tak ada paksa. Saya nak cerita tujuan dia bercakap. Boleh sekarang ni pula dia cakap apa? Orang sekarang ni lah. Kalau parti ini sudah jatuh, sudah hancur, hancurlah orang Melayu. Apa tujuan dia cakap? Faham dah? Dah dapat faham? Itulah ilmu yang kena kita ambil. Tahu juga ilmu. Dipanggil ilmu politik, ilmu siasat. Saya dulu belajar juga lah sikit-sikit dengan ilmu bab siasat ni. Tapi tak nak jadi orang politik. Tak jadi orang dakwah biasa. Tapi kena tahu juga. Kena ambil tahu. Gitu, kita ada. Kalau orang ni bercakap, si A bercakap, bersatulah kita. Apa maksudnya bersatu tu? Siapa yang bercakap, yang menyeru tu? Kalau bersatu, sejak orang komunis di Rusia sana pun dia menyeru suruh bersatu. Bersatu atas apa? Atas dasar komunisme. Orang sosialis dia berkata bersatulah kita. Makna bersatu di atas dasar sosialis dia. Orang feudalis sama juga, bersatulah kita, bersatu di atas dasar dia. Tapi kalau orang Islam bercakap, benar-benar kita ni berjuang Islam lah, bersatulah kita di dalam barisan Islam. Makna apa? Bersatu dengan Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksudkan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga sunnah aku, ya, wa la tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah. Itu Quran suruh, bukan suruh bersatu. Ya, ni ada juga ustaz-ustaz kita ni yang perlu satu-satu parti ni, dia ada seru baca ayat tu. Saya kata, apalah ustaz, tak kena. Sebab bersatu tu dia dimaksudkan di situ bersatu dengan Islam, yakni berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Rasulullah menyeru kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, wa'tasimu bihablillah. Bihabli ni kenapa Allah ibarat tali? Tali untuk mengikat. Lazimnya kita nak ikat sesuatu bukan ikat dengan apa, kena ikat dengan tali. Sebab itu disebut tali. Kenapa tak kata wa'tasimu bidinillah? Tuhan tak kata macam tu. Itu rahsia ilmu juga. Tuhan sebut tali. Tali itu nak mengikat kita ni kena dengan tali. Lazimnya nak ikat apa pun dengan tali. Bila ikat dengan tali, insya-Allah kukuhlah kita. Berpandu kepada Al-Quranul Karim. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah dengan soal remeh-temeh. Soal kita tak terpilih misalnya, dah kita mengajuk, contohlah, faham tak? Faham lah, dia faham dah tu, senyum. Kita nak tu biar duduk dalam satu barisan yang berpegang sungguh dengan Al-Quran. Soal remeh-temeh boleh betul dari dalam, insya-Allah.
fitnah memfitnah dengan satu sama lain. Sampai sekarang ni dah mengesak masuk ke dalam masjid, tuan-tuan. Ada masjid tu orang tua macam saya ni jangan panggil lagi lah. Ini ketayak punya geng. Tengok. Lilit serban dengan macam haji. Ini orang lama ni. Orang baru. Oh, ni sebab ditadbir oleh orang muda di masjid tu. Dah ada dah. Di satu-satu tempat lah, jangan sebut tempat mana-mana. Na'udzubillahi min zalik. Jangan jadi macam itu. Tua kan, muda kan, kita nak ambil ilmu daripada ustaz itu, ilmu yang berfaedah yang kita nak bekalkan dalam perjuangan hidup kita dari hidup sampai mati, insyaAllah. Carilah ilmu dan utamakan ilmu fardu ain itu, jangan sampai tak tahu. Orang tanya kita sifat 20 tu, cuba bilang tengok bang. Sifat 20 tak berapa tahu lah. Kalau tanya yang lain-lain dia tahu. Ini tak jadi. Cuba mengucap 2 kalimah syahadat tengok. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba buah makna pula. Makna pula ustaz, saya dulu saya ingat juga, tapi bila tengok muka ustaz saya dah lupa. Ini berlaku yang saya hadapi lah. Dulu saya juru nikah, bila budak-budak nak mohon nikah, nak dapat surat daripada pejabat di Jawi lah, masa tu tanya dia dulu. Dia bawa 2 saksi. Dulu kata ada kawan dia bawa saksi bujang, dia panggil. Dia tengok atas bawah sikap budak ni. Tengok ni orang tua, tengok air muka ni, air muka yang duk kena wuduk ni, dia lain tau. Air muka kita ni, walau hitam ke walau apa pun, muka wajah dia ni, kalau dia duk kena air sembahyang, lain wajah dia. Walaupun dia tu negro mana ke begitu. Ni orang Melayu. Adik, bahasa kita guna bahasa halus. Adik, cuba mengucap tengok. Saya suruh lah, sebelum pakcik nak sign tangan, nak tanda tangan. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Alhamdulillah. Cuba bubuh makna tengok. Itulah. Ustaz di luar tadi saya ingat, tapi bila tengok muka ustaz saya dah lupa. Tengok. Pandailah ya buruknya budak ni. Ini lembu dah ketren sudah hoda apa segala-galanya sudah. Itu yang kita utamakan. Nak bagi jamuan tu bagus, nak bersedekah makanan kat orang. Tapi yang si anak teruna ni, makna 2 kalimah syahadat pun dia tak tahu. Tak apa, saya ajar pada dia, jangan marah. Kemudian suruh ajar lagi, tanya lagi. Cuba niat tengok mani junub macam mana. Yalah, tadi saya ingat lah, duduk di luar tadi ni, duduk di garis kereta tu, duduk parking kereta tu, saya ingat bila masuk dalam pejabat ustaz dia, saya dah lupa habis semua sekali. Tengok tuan-tuan, kalau dia pura-pura bagus jugalah, tapi kalau betul dia tak tahu mani junub, niat mani junub tu, na'udzubillahi min zalik, bakal menurunkan zuriat. Kan? Kahwin itu menghalalkan hubungan antara lelaki dengan perempuan itu, dan dia bakal menurunkan zuriat. Zuriat daripada suami yang tak baca, tak mani junub. Macam mana nak lahirkan zuriat yang soleh, zuriat yang beriman? Wallahu a'lam, itu kerja Allah. Bagaimana pun pada sisi faedah ilmunya parah. Tapi saya ajarlah semuanya kepada dia, jangan tak tahu dek, belajar lagi, baca buku ini bukunya, tanda tangan juga. Baru dia bawa surat tu pergi ke pendaftar nikah kahwin di Jawi masa tu. Mana-mana pun siapalah. Jais saya tak tahu, lebih kurang itu juga saya rasa. Tengok ini
malang sekali. Fardu ain pun tak lepas, fardu kifayah pun tak sampai ke mana. SPM saja. Tu pun tak tahu pakat berapa dia dapat. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kita, maaf saja, orang Melayu ni, saya ni orang Melayu juga, jangan bimbang, asli Melayu punya. Orang Melayu ni kalau dia tidak menjadi orang yang berilmu, bermakna negara kita yang negara majmuk ni akan boleh ke orang. Takut tak? Mungkin boleh ke China Nur Alif, mungkin boleh ke India, mungkin boleh ke siapa-siapa. Ya. Ini negara kita boleh, orang India boleh jadi Perdana Menteri, orang Cina boleh jadi Perdana Menteri, orang Kristian boleh jadi Perdana Menteri kalau di ilmu. Ini yang ilmu, bukan sekadar majoriti saja. Ilmu itu, majoriti yang berilmu, itu maksud saya. Ilmu macam-macam. Jangan anggap ilmu agama itu sekadar belajar di pondok. Dia juga boleh jadi pemerintah. Terbukti Tuan Guru Ni Aziz Allahyarham, seorang yang mengaji ilmu agama tinggi. Saya pernah dengar ceramah dia dari masa zaman muda lagi. Dia boleh jadi pemerintah, apa salahnya? Intelektual pun boleh memerintah, tapi syarat ada ilmu. Nak merintah ikut mana selain daripada berpadu pada Al-Quran? Itu dasar Islam. Ni minta maaf lah, jangan marah no. Ni ustaz ni nak pergi ke mana pula ni? Bukan, maksud saya tu melebihkan ilmu. Sebab itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tiada serupa dan tidak akan sama orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Tak sama. Jadi nak menjadi orang yang hebat itu ialah orang yang berilmu. Satu dalil lagi insya-Allah bersama. Allah menyatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang dari kalangan hamba-Nya ialah al-ulama. Ulama tu Allah angkat duduk tempat yang tinggi. Bermakna ulama ni bukan sekadar menjadi penasihat. Biasanya kita letakkan label tu sebagai penasihat saja ulama dalam pemerintah. Nasihat ni tahulah kalau dia nak pakai, kalau dia tak nak pakai. Kalau nasihat kepada yang memegang tampuk merintah tu ulama, ada ulama yang nasihat itu baru betul. Ada penasihat Perdana Menteri, ada orang ulama, orang ilmu. Apa yang dinasihat pun tak tahulah. Tengok. Bukan senang. Tuan-tuan, misalnya saya lah katalah tinggi sangatlah pula letaknya. Ada penasihat saya, dia nasihat saya boleh pakai. Sebab mungkin ada terlanjur juga. Saya pun ada sikit ilmu, macam itulah. Jangan tidak ada penasihat. Kalau saya bukan sekadar penasihat, pemerintah tu juga orang alim. Kalau bolehnya Perdana Menteri itu juga orang alim dan juga ilmu pentadbiran. Dan dia ada penasihat juga, ulama juga pada dia. Cuba kita ambil sejarah pemerintah zaman dulu lagi. Ya. Kita ambil kerajaan mana pun, kerajaan Amawiyah, kerajaan Abbasiyah. Di samping tu dia ada ulama yang menasihatinya. Tapi malang sekali apabila ulama penasihat ini sudah memahami dalam ilmu lain, maksudnya mazhab lain, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab macam-macam, menjadi satu fitnah di dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Akhirnya jatuh tersungkurlah kerajaan itu, dan pemerintah pula asyik dengan kekayaan dan sebagainya. Akhirnya hilang kekuatan umat Islam. Wallahu a'lam. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa jangan panjang-panjang sangat.
Ibarat macam orang tuang air dalam cawan. Cawan banyak tu, tuan jangan sampai penuh. Kalau tuan banyak pun habis sebotol dalam ni, akhirnya melimpah, akhirnya tinggal segelas juga. Kata orang tua-tua, betul tak betul saya tak tahu, boleh fikir-fikir. Kita tangguh sekarang ni. Akan datang insya-Allah kita akan sambung dalam keutamaan mengajar. Kita menjadi tenaga pengajar, jadi guru, jadi cikgu, jadi imam, jadi ustaz, jadi apa? Apa keutamaannya dalam bab mengajar ni, insya-Allah. Akan datang. Wallahu alam. Mohon maaf salah silap terkasar bahasa. Kita akhiri dengan aqulu qauli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa yafawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma 'allimna bil Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا كان زهوقا وصلى الله وصحبه وسلم الحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus tanpa para penghafal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shalli lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم